Orang lain boleh ganti lagi. Adalah keadaan itu. Tidak boleh berjihad melainkan dengan izin dua ibu bapa. Jadi kalau dua ibu bapa ada, kena tanya dia dulu. Sebab apa? Dengan izin dia. Pergi perang dia boleh jadi mati. Kena tanya dulu dia, minta izin. Dengan dua ibu bapa kena royak ke dia. Sebab kehidupan kita ni pun menyabit dengan dia juga, ada kita ni nyabit dengan dia juga. Kita nak mati pun biar ada kena mengenal dengan dia juga, biar dengan pengetahuan dia, biar dengan izin dia, suka rela dia, suka hati dia. Gitu. Ini kok mana-mana pun bab ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibu bapa tu. Sehingga nak pergi perang jihad ni, hak paling Allah SWT suka, hak tadi dia sebut nombor 3. Lagu tu pun tak boleh, kena minta izin dengan dua ibu bapa. Sebab itulah dalam hadis tadi dia sebut buat baik kepada dua ibu bapa tu nombor 2, hak jihad tu nombor 3. Mana keutamaan ibu bapa tu lebih lagi daripada jihad. Misalnya kalau nak pergi perang, kena tanya dua ibu bapa dulu. Sebab apa? Hak mereka itu lebih atas lagi daripada hak jihad. Riwayat daripada Abdullah bin Amr, katanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, saya nak pergi perang. Nabi SAW pun tanya, kamu ada dua ibu bapa? Dia kata ada. Nabi SAW kata, fafihima fajahid. Kamu bersusah payahlah, kamu berjihadlah untuk menjaga kedua-dua. Ada setengah ulama mengatakan hadis ini berhubung Nabi tahu orang ni dia tidak buat apa cara kepada dua ibu bapa dia. Dia tidak ambil berat. Dia berasa buat baik pada dua ibu bapa ni tidak mendatangkan pahala mana. Hak mendatangkan pahala ni, kalau siapa putus tangan pergi perang, kalau siapa mati pergi perang, barulah berasa boleh pahala banyak. Dia tidak tahu pahala ni bukan nak banyak sedikit, bukan tengok pada zahir dia tu dari segi berdarah belum orang, kalau misalnya tidak, tak mesti begitu. Nilai dia ni kita tak boleh tahu dengan fikiran kita. Kita boleh tahu hak ni pasal nak beri pahala ni Allah SWT. Kita boleh tahu melalui Quran ataupun hadis. Maka Nabi SAW nak ajar kepada dia, kamu kena berjihad kepada dua ibu bapa kamu. Yang ni berjihad tu maknanya bertungkus lumus, bersusah payah, menghabiskan tenaga untuk kebaikan dua ibu bapa kamu. Hak tu lebih baik bagi kamu sekarang, sebab kamu tak buat lagi hak tu. Ada ulama yang mengatakan berkenaan dengan orang tu, orang yang khusus, orang yang lagu tu, setiap orang yang lagu tu lebih baiklah kepada dia tu buat ni. Setengah ulama pula kata tidak khusus, siapa-siapa pun, bukan khusus dengan orang tu saja, siapa-siapa pun dia, kalau dia buat baik kepada dua ibu bapa dia, lebih besar lagi pahala dia, lebih besar lagi pahala dia. Sebab apa? Kalaulah katakanlah ibu bapa dia susah, tak boleh nak buat kerja, tua, dia buat kerja, dia buat kerja selama ni, hasil pendapatan dia bagi kepada dua ibu bapa dia. Baik, kalau dia pergi perang dia mati, tak ada lah. Hak boleh buat baik kepada dua ibu bapa tu dia mati lah. Kalau pun boleh pahala, ayah dia tak tahu lagi nak mati berapa puluh tahun lagi. Hak tak boleh kerja sana, mak dia tak tahu lagi nak hidup lagu mana, nak hidup. Mati tu pahala tu hak kemudian, hak tu sebelum mati lagu mana. Dan kalau dia buat pahala ni, dia buat kebajikan, jaga mak ibu bapa dia sehingga ibu bapa dia hidup senang, hak ni pahala dia buat tu banyak lagi. Apabila pahala tu berkembang, subur. Sebab apa? Dia bukan buat atas dia seorang, ibu bapa dia tu serupa dengan 2-3 orang pergi kerja, serupa dengan ibu bapa dia buat kerja. Kalau katakanlah ibu bapa dia boleh buat kerja, dia boleh bagi derma, dia boleh bagi buat kebajikan, ni kerana dia seorang, ibu bapa dia boleh hidup dengan baik. Maknanya pahala tu, punca pahala tu banyak, lebih luas lagi berbanding dia pergi perang. Ni dalam keadaan-keadaan yang tertentu lah, seperti yang anda sebut tadi. Kalau keadaan tu sudah mendesak benar, tak boleh dah, tak kira dah hak tu izin kau tak izin kau tak kira dah hak tu. Ini dalam keadaan biasa. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jihad itu
Bukan jihad pergi perang di medan perang saja, tidak. Bahkan jihad maknanya susah payah, penat lelah, bertungkuh lumus, menghabiskan tenaga kita untuk sesuatu kebaikan. Kebaikan tu dalam agama sudah senarai dah. Kebaikan kepada dua ibu bapa, kebaikan kepada masyarakat, kebaikan kau ni banyaklah. Banyak. Bermakna jihad itu bukan khusus kepada jihad hak perang. Kadang-kadang jihad hak tidak pergi perang, tidak medan perang tu lebih besar lagi pahala dia di sisi Allah daripada hak zahir. Jangan kita ingat apabila sebut medan perang, dia pergi perang ni kelebihan dia besar, secara mutlak dia besar. Tidak. Boleh jadi kepada setengah-setengah orang tidak lebih besar. Kepada setengah-setengah orang. Katakanlah seorang yang pandai, seorang yang alim, kalau dia pergi perang mati, nak boleh jadi alim seperti dia tu bukan senang. Katakanlah mana lebih baik dalam keadaan itu. Sebab itu khalifah dulu pergi perang, dia tak pergi perang. Apa tak pergi perang? Kalau dia pergi perang, kalau dia mati, dia boleh atur orang lain. Dia boleh membina, mengembangkan, melahirkan berapa ramai orang, menjaga keamanan masyarakat walaupun dia tak pergi perang secara langsung. Tetapi semua pahala hak perang tu boleh ke dia juga. Pasal apa? Ada kaitan dengan dia. Ada kaitan dengan dia. Dia mengajar. Lepas tu ada orang yang faham betul pergi berjuang. Pahala tu tak boleh ke dia. Sambil dia mengajar. Boleh juga. Dengan sebab tu kena tengok keadaan juga. Ini hadis ini menunjukkan juga bahawa kerja agama ni tidak boleh dibuat dengan semangat begitu saja. Tak boleh. Kena tengok dari banyak sudut, timbang. Biar ada pertimbangan. Timbang kok tu, timbang kok ni. Biar ada pertimbangan. Babul la yasubbur rajul walidahu. Tak boleh maki seseorang itu ayah dia. Tak boleh maki. Tak boleh sumpah. Tajuk dia lagu tu. Kemudian hadis dia amarinya bukan dia sumpah ayah dia, bukan dia maki ayah dia maki ayah orang lain. Sebab dia maki ayah orang tu pun maki ayah dia. Itu pun namanya maki ayah sendiri. Sebab apa? Sebab dia lah orang tu maki ayah dia. Kalau dia tidak maki ayah orang tu tak maki ayah dia. Maknanya sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk tak boleh seseorang tu maki ayah dia, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau tidak secara langsung pun hakikatnya dialah ia maki ayah dia. Kalau tidak secara langsung pun. Lagu mana? Dia buat sesuatu yang tak molek lah, tak ju, menyebabkan jadi orang sumpah dia. Sumpah tu naik, malu ayah. Itu sumpah dengan dia malu ayah dia sendiri. Dia tidak buat apa-apa ke ayah dia, dia buat kepada orang lain, tapi malu ayah dia, sumpah juga. Tak boleh buat sesuatu yang memalukan, yang mengaibkan, yang menyebabkan orang buat tak molek kepada ayah. Tak boleh. Dalam nuskah ni dia kata walidahu, ayahnya. Dalam nuskah yang lain dia kata dua ibu bapanya. Tak kira lah ayah kamu. Tak boleh. Ni hadis ini juga menjadi asal kepada kaedah sadduz zara'i', yang menutup pintu, ruang-ruang yang boleh membawa kepada tidak molek. Dalam Quran ada asas itu, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Dia tidak kata jangan kamu berzina, hampir pun jangan. Ini makna nak tutup pintu zina tu, pergi dekat dia pun tak boleh. Itu dalam Quran satu asasnya, asal dia. Satu lagi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki, jangan kamu sumpah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu kata huduh kepada orang-orang agama lain. Jangan kata huduh kepada orang agama lain. Kalau nak bincang-bincang secara ilmiah, secara terbuka, secara baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik kita bincang. Tapi nak kata huduh kepada orang agama lain, jangan. Nanti mereka akan maki Allah kerana sikap permusuhan tanpa pengetahuan. Dia tak erti, dia tak faham, dia maki Allah. Dia ingat Allah ni sepatu pekong, kita maki tu pekong dia maki. Jangan.
Jangan kita buat seumpama itu.